Tapi saya nak sebutkan juga sebagai perkongsian. Imam Ghazali gariskan 4 perkara yang nak jadikan pekerjaan kita yang umum ni jadi ibadah. Yang pertama wajib niat, tuan-tuan. Wajib niat. Innamal a'malu binniyat, Nabi kata sesungguhnya setiap amalan berdasarkan apa yang diniatkan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Wa man kanat hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi fa man kanat hijratu ila dunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Itu hadis dia sampai habis. Tapi saya nak sebut, ada orang datang kerja, dia tak niat langsung kerana Allah, tak niat sebagai ibadah, yang dia dapat memang penat, sama dengan orang tu juga dapat penat, tapi orang tu dapat penat, dapat pahala, dapat gaji, dapat banyak. Contoh saya nak bagi, betapa besarnya peranan niat ya tuan-tuan puan-puan sekalian. Ada duit, ni kan lagi 2 hari gaji ni. Oh ini tahap, betul tak ni? LPPKM bawah kerajaan juga kan? Gaji dapat hari Khamis. Hari ni hari Rabu. Hari ni Selasa, Ustazah sabar, berdebar. Tapi sekarang ni dah mula dah tengok Lazada, tengok Shopee, dah mula dah kan? Tunggu je masuk gaji. Terus. Okey. Ni dah keadaan genting sekarang ni, Ustazah jangan cakap sebut sangat pasal duit-duit ni kan. Ni masa ni jalan semua lemah, tawaduk. Nanti masuk je duit, jalan pun lain macam. Tekan minyak kereta pun laju je. Sekarang ni slow tekan minyak. Kalau isi minyak tu kan, sampai titisan yang terakhir lah kan. Kalau tak, sedekah. Sekarang ni balance RM1, RM2 pun ambil kan. Kalau tak, sedekah. Tak apa. Allah faham keadaan kita, Masya Allah kan. Okey, nak sebutnya tadi tu, kenapa sebut segaji tadi? Pasal pertama niat. Solat. Ramai lagi solat ni kan. Solat daripada awal sampai akhir, khusyuk daripada biasa ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu terlintas. Lupalah nak niat tadi. Sah tak semayang tu? Dah habis dah tahiyat ni. Tak sah, tak diterima. Ataupun tersalah niat. Lepas tu bila tengok jam, tadi semayang apa sebenarnya ya? Sebab tak sabar nak buka puasa, dia terus dah semayang asar. Kita Zohor lah. Oh Zohor ke ingatkan asar? Jadi salah niat. Berdasarkan niat, terus tak sah. Kita basuh muka, basuh tangan, basuh ni, tak niat wuduk. Tak sah, tak diterima, tak jadi. Dia jadi basuh biasa je. Jadi hanya membasuh saja. Jadi orang sama pekerjaan. Subhanallah tuan-tuan puan-puan sekalian, tuan-tuan puan kerja, Allah paksa sebenarnya, Allah ya qahar memaksa dan kita paksa diri kita datang bekerja. Sebab ada orang ni duduk ratib, duduk zikir, nak pencen daripada tahun pertama dia kerja lagi. Tak sabarlah nak pencen. Tengok orang pencen. Aku stres lah kerja, aku nak berhenti. Tahun ni last. Dah 20 tahun dia guna ayat yang sama. Tak berhenti juga, tak pencen juga. Nak katanya inilah rezeki kita, tempat kita cari rezeki. Kita paksa diri kita dipaksa oleh Allah untuk apa? Untuk kita mengumpul pahala bekerja kerana Allah. Ada orang kalau kerja sendiri, kalau malas tak pergi keluar. Betul tak? Kerja sendiri tak ada disiplin. Kerja sendiri bergantung kepada usaha. Tapi kita malas tak malas, mood tak ada ke, pak mood ke, tak ada ke, nak marah dengan bos ke, ada konflik ke kat pejabat, menangis-nangis kat rumah, rasa nak pergi bakar pejabat lah, apalah kan. Sebab saya sebenarnya penunjang rumah tangga ya. Banyak masalah rumah tangga sebab masalah pejabat. Jadi hilang maksudnya masalah dengan isteri, masalah dengan anak, masalah ni sebab hilang motivasi hidup, sebab konflik di pejabat. Betul tak? Tapi macam mana pun rasa tak nak pergi ni. Nak tekan minyak pun rasa tak nak. Ya Allah ni. Subhanallah. Siapa yang niat kerja sebagai ibadah memang akan ada ujian. Tapi seberat itu ujian tuan-puan puan sepanjang bekerja. Seberat itu juga pahala ibadah daripada Allah. Sama nak solat. 5 minit je. Cabaran dia hebat tak? Hebat. Nak dapat solat awal waktu. Angkat takbir. Allahu Akbar. Ya Allah, kenapa tak keluarkan ayam siap-siap? Kalau tak sedang elok je ni. Dia rendam ni. Dah sebut sayang. Ayam masak apa hari ni? Lepas tu dia boleh sebut seminggu tu. Lauk apa? Hari tu ni. Kalau boleh bercakap lah tengah solat. Dia keluar. Saya kalau cari barang hilang kan. Suami kata apa? Semayang lah, nanti jumpalah barang. Memang betul. Allahu Akbar.
Kita kata ilham daripada Allah kan, nak kata cabarannya. Boleh mari tu. Apa ni bayangan, tadi masuk rumah, beg tu letak situ. Kemudian ni, lepas tu pergi sini. Allahu Akbar. Tapi sebab itu Allahu Akbar. Solat ni haram ya, lepas angkat takbiratul ihram, maksudnya takbir yang memuliakan dan takbir yang mengharamkan untuk kita berhubung dengan apa jua. Yang halal sebelum solat jadi haram ketika solat. Di luar solat boleh bercakap, dalam solat tak boleh. Di luar solat boleh makan, dalam solat tak boleh makan. Berapa minit, sekejap saja. Tapi ramai mana tak boleh menahan bayangan nak makan apa lepas semayang. Bayangan nak tengok apa, bayangan nak buat apa. Masa semayang tu lah nampak nak buat semua benda. Subhanallah. Susahnya ibadah solat, bila kita nak buat ibadah, memang ujian cabaran sangat hebat. Sebab tu orang yang bekerja kerana Allah, memang ujian akan datang. Tapi jangan takut, sebab kerja kerana Allah, Allah akan bersama. Allah akan bersama. Kerja kerana dunia, Allah tinggalkan kita. Kamu kerja bukan kerana ku, kerana dunia kan, kerana bos kan, kerana duit kan, kerana anak kan, kerana suami kan, kerana duduk gigih nak bayar. Subhanallah, orang yang bekerja kerana Allah, Allah akan lapang. Ia jaga hubungan dengan Allah. Imam Ghazali sebut yang pertama kena pasang niat. Yang kedua, jangan bercampur dengan maksiat. Dah elok dah niat ni, baca Fatihah lagi sebelum tamperin tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kan? Lepas tu campur maksiat ke tengah kerja. Duduk berdua-duaan dekat pantry. Duduk dengan crush dia. Kan? Duduk dengan apa ni? Tak jaga batasan pergaulan. Kan? Kalau tuan-tuan lah nak ada isteri orang ataupun anak dara kan, tegur. Kenapa encik ni muka nampak sedih je? Saya tak boleh lah kalau encik sedih, saya pun rasa sedih juga. Kalau encik ceria, hidup saya pun ceria. Kenapa cik? Cik ada apa? Saya bersedia untuk mendengar. Percaya tak tuan-tuan kalau ada orang perempuan, isi orang ke anak dara? Tak ada kan? Kat pejabat ni tak ada macam tu kan? Kebahagiaan encik, kebahagiaan saya juga. Lepas tu encik ni pula cakap, saya ada banyak masalah lah. Banyak masalah. Tak apa encik, saya ni memang dilahirkan untuk selesaikan masalah encik. Punchline yang hebat tu tuan-tuan. Kau mengorak ayat tu macam air perempuan. Saya memang dilahirkan untuk mendengar dan menyelesaikan masalah awak. Saya ada di sini. Saya tak akan ke mana-mana selagi awak tak cerita masalah awak. Cik itu kan. Aduh, saya dulu handle banyak masalah rumah tangga, curang di pejabat, skandal di pejabat. Sampai ada yang cerita tu, Ustazah, saya ada anak 2 orang. Tapi macam mana ya Ustazah, saya sangat sayang dan cintakan suami saya. Suami saya memang baik. Tapi saya juga cintakan lelaki di pejabat ni. Boleh tak saya mencintai kedua-duanya? Saya kalau ada lah dia depan saya tu, kebetulan dia mesej kan. Kalau ada botol mineral memang saya empuk lah tu kan. Kata macam mana kan? Boleh tak Ustazah, saya mencintai kedua-duanya? Subhanallah. Saya kata cinta suami tu Allah bagi 10 tahun, 20 tahun, pahala. Puan berusaha mencintai suami walaupun suami tak sempurna. Walaupun suami ni, sebab tak ada yang sempurna. Suami tak sempurna, kita tak sempurna. Manusia yang menuntut kesempurnaan, dia sedang menuntut sesuatu yang di luar batasan dan juga di luar fitrah. Allah ciptakan manusia, Nabi sebut al-insanu la yakhlu 'anil khata'i wan nisyan. Manusia tak akan sunyi daripada kesilapan dan juga lupa. Masalah Ustazah hari-hari suami ni lupa dan silap ni. Sepanjang masa nampak dia pelupa ni, dia lupa je nak tolong saya kat dapur kan. Tak apalah. Jadi berapa tahun nikah ni? 20 tahun dah Ustazah. 20 tahun dapat pahala sabar suami pelupa. Subhanallah. Esok pahala sabar inilah yang puan akan tuai di akhirat kelak. Mungkin puan akan bersyukur. Ya Allah, bersyukur engkau uji aku dengan suami yang pemalas. Ya, sekarang memang itu satu musibah. Kenapalah suami saya ni malas sangat. Orang lain dapat suami yang rajin, tolong juga sekali-sekala. Suami saya tak pernah. Tapi esok mungkin puan lah yang akan bersyukur kepada Allah. Sebab nak bergantung kepada pahala solat tak tentu. Pahala puasa tak tentu. Pahala sedekah tak tentu. Allah sebut dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala sabar itu tiada batasannya bila dihisap. Allah akan mencukupkan ganjaran pahala, iaitu pahala apa? Pahala sabar. Allah bersabda lagi. Allah berfirman, minta maaf. Allah berfirman lagi. Salamun alaikum bima sabartu. Yang bermaksud, salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Salam ini diterima bila ni? Bila masuk syurga.
Firman Allah tu bermula dengan ayat yang bermaksud apabila orang-orang yang sabar ni masuk ke dalam syurga, berdirilah seluruh para malaikat menyambut kedatangan mereka. Lalu Allah dan para malaikat memberi ucapan salam apa? Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, Allah ya barik yang maha mengaturkan segalanya. Setiap ketentuan Allah tak ada yang sia-sia. Allah temukan kita dengan pasangan tu ada sebab. Sebab Allah nak masukkan kita ke syurga. Tuan-tuan reda dengan kekurangan isteri. Reda dengan kekurangan anak. Reda akan kekurangan, Allah bagi kelebihan di akhirat. Sebab nak reda dengan kelebihan tak susah. Memang tak susah. Sebab itu, kalau kita baca tentang apa itu taqwa, definisi yang diberi oleh Sayyidina Ali, oleh Imam Hasan Al-Basri, antaranya adalah ar-ridha bil qalil, reda dengan yang sedikit. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu hidup kita akan diuji dengan apa yang kita tidak suka. Sebab bila kita reda, Allah bagi apa yang kita suka, iaitu syurganya, pengampunannya, jaminan syurga, jaminan bebas api neraka. Sebab Allah nak bagi kita faham, tolong faham wahai hamba-Ku, apa yang aku buat adalah untukmu dan yang terbaik untukmu. Kita sebagai buat apa, kita cakap apa pada anak? Apa yang mak ayah buat adalah untuk yang terbaik untuk kamu. Mak ayah dah fikir, mak ayah dah lalui, tolonglah faham. Mak ayah takkan ni, mak ayah buat yang terbaik. Allah nak suruh kita faham, tolonglah wahai hamba-Ku, apa yang aku tetapkan, kadar duit yang kamu dapat, isteri yang kamu ada, anak yang kamu ada, suami yang kamu ada, tolonglah faham itulah yang terbaik untuk kehidupan kamu di dunia dan akhirat, walaupun buruk bagi kita. Itu pun Allah sebut dalam Al-Quran. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah berfirman, Allah berbicara dengan kita ni, tapi kita tak faham-faham lagi. Allah sebut apa? Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu baik bagi kamu, sabar. Dan boleh jadi apa yang kamu suka itu tak baik bagi kamu, sebab itu aku tak beri. Wallahu ya'lamu, Allah maha mengetahui, kamu tidak tahu, Allah kata. Allahu Akbar, subhanallah.